Kerana pada petang ini diizinkan Allah kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita akan membawa keberkatan dalam hidup kita dan dapat kita meneruskan saki-baki nyawa kita yang ada ni dalam kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melakukan kebaikan, mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan itu jadilah kita orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Dan bila kita jadi orang yang bertakwa, Allah jamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dalam dunia ini pun Allah jamin. Ya, wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada mereka yang bertakwa. Ya, di akhirat pun Allah jamin juga, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka sentiasa berada dalam maqam yang selamat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita baca hari ini muka surat berapa? 60. Jawi. Okey, tak kira lah. Tajuknya apa? Ya, tajuknya apa dia? Tugas-tugas para malaikat. Tugas-tugas para malaikat. Bilangan malaikat udah. Tugas-tugas para malaikat. Tajuk besar kan? Tajuk kecil. Ya, coba baca yang mula-mula mana? Beriman kepada malaikat secara tafsil dan ijmal, ya tu? Bukan? Bilangan malaikat. Hubungan malaikat dengan alam. Ya. Hubungan malaikat dengan alam. Muka surat 60. Jawi. Kalau Rumi, orang Rumi tak ada. Saya buat yang Rumi ni. 56. Alright. Tugas para malaikat yang tugas para malaikat yang disebut itu, kan dia? Okey, tugas para malaikat yang disebut itu tidaklah bercanggah dengan apa yang dikatakan qawanin. Qawanin itu artinya apa? Undang-undang. Kalau banyak dipanggil qawanin, kalau satu dipanggil qanun. Qanun jenayah. Ada pernah dengar tak? Akta jenayah, undang-undang jenayah. Qawanin tu banyak, ya. Undang-undang yang banyak, iaitu undang-undang tabi'i alam dan sebab-sebab yang ada hubungan antara satu sama lain. Ada hubungan antara satu sama lain. Hubungan malaikat, hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia dan sebagainya. Kerana undang-undang tabi'i alam dan sebab-sebab itu adalah makhluk Allah juga. Undang-undang itu pun makhluk Allah, alam itu pun makhluk Allah, sebab-sebab berlakunya alam itu pun juga semuanya itu makhluk Allah. Allah yang menjadikannya. Maka para malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam, dan sebab itu sebagaimana mereka dan sebabnya itu sebab alam itu terjadi sebagaimana mereka menjalankan ataupun menjaga makhluk yang lain. Jadi itulah dia menguruskan alam ni. Didatangkannya hujan lebat, lepas itu banjir. Itu kerja malaikat lah tu. Sebab mengapa banjir? Sebab hujan lebat. Mengapa hujan lebat? Kerana diperintah oleh Allah. Itu dia yang menjaga tu, malaikat yang menjaga tu. Bukan sengaja nak merosakkan makhluk, nak merosakkan manusia tak. Kerana itu tugas dia. Kalau kebetulan itu mana nak buatnya, sudah nasib betul lah. Allah dah tentukan sebegitu. Maka adalah hikmahnya. Kalau kita sabar, bermakna apa? Dapat pahala pula dengan musibah yang didatangkan oleh Allah Taala. Dapat pahala, dapat penghapusan dosa dan sebagainya. Dengan sebab itu ada lagi hikmah yang lain. Dengan itu tanah jadi subur dan sebagainya. Itu kerja malaikat lah tu. Sebab itu apa saja yang Allah lakukan, dia bukan untuk membinasakan hamba-hambanya. Dia tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Kalau dibaginya musibah, mesti ada sebab. Mungkin nak menghapuskan dosa hambanya, mungkin nak memberi pahala kepada hambanya, mungkin nak menaikkan darjat pangkat hambanya di sisinya. Adalah
apa namanya, hikmah yang Allah nantikan dalam tiap-tiap musibah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang melakukannya malaikatlah daripada dari perintah Allah Taala. Allah merintahkannya. Maka turunlah hujan yang lebat. Udah lebat tu naiklah air, banjirlah. Jadi kalau kita sabar, dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita serahkan kepada Allah Taala, di samping itu berdoa lah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja malaikat itu, ada hubungan dia dengan alam. Sekiranya tidak ada kehendak Allah dalam menjaga sebab-sebab dan undang-undang tabi'i itu, sekiranya tidak ada kekuasaan Allah dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga perkara-perkara tersebut, nescaya mustahil sama sekali pada akal bahawa cakrawala ini boleh berkekalan selama ini dalam keteraturan dan keindahan penyusunannya. Tengok cakrawala. Cakrawala tu tengok apa? Tengok langit, tengok bintang-bintang, ya. Tengok teratur aja bintang-bintang tu. Ya, siapa ngaturnya tu? Malaikat. Malaikat ngatur tu dengan perintah siapa? Dengan perintah Allah. Teratur aja beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, tapi tu aja bintang-bintang. Di langit tu, matahari tu, tapi tu juga. Time dia naik, time dia turun, tak pernah pula belaga antara matahari dengan bulan. Tak ada pula bintang-bintang tu belaga sesama mereka. Kenapa? Sudah diatur siap oleh para malaikat dengan perintah Allah Ta'ala. Sehinggalah masa yang Allah tetapkan. Bila Allah kata belaga, belaga lah. Itu yang berlaku. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Bumi ini pun keluar segala isi-isi yang berat-berat. Habis pancut, habis pelanting, habis terobang Melaka. Gunung terobang, besi terobang, batu terobang, manusia terobang. Yauma yaqumun nasu, kan? Yauma yakunun nasu Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti kelkatu, macam kelkatu ataupun macam rama-rama. Setengah tafsir kata rama-rama, setengah tafsir kata kelkatu yang ringan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu juga gunung-gunung, bukit-bukit berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan. Itu sampai masanya. Sekarang ni elok teratur aja. Gunung tu di bawah, di atas bumi, menjaga bumi ini, jangan bagi bumi ini bergoncang, jangan bagi bumi ini pecah belah. Menahan angin, jangan supaya ditiup. Apabila angin ditiup tu tidaklah hancur lebur bumi ini. Itu kerja gunung tu. Jadi pasak kepada bumi. Sampai masanya gunung tu pun terobang, gunung tu pun hancur. Bintang-bintang di langit pun apa jadinya? Berlaga antara satu sama lain. Maknanya berlaku dari kiamat pada ketika itu. Sebelum itu teratur aja bintang tu. Tengok bari-bari yang tu, di langit tu. Elok aja berkedip-kedip je, mengkagumkan manusia untuk melihat keadaan bintang-bintang di langit tu. Begitu hebat susunannya. Teratur aja keindahan dan penyusunannya. Adapun manusia dengan fitrah hidupnya termasuk di dalam riayah. Riayah ni erti jagaan. Termasuk dalam riayah yang diperwakilkan kepada malaikat. Kita ni pun masuk dalam jagaan malaikat juga. Itu sebab tiap-tiap orang antara kita ni ada malaikat yang menjaga kita. Namanya malaikat hafazah. Dia menjaga kita. Apa saja tak akan kena pada kita kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kena, baru kena. Kalau tidak, dijaga oleh malaikat hafazah. Itu hubungan dengan manusia. Kerana manusia sejenis makhluk Allah, manusia juga adalah makhluk Allah di alam ini. Malah sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurniaan sahala. Pengurniaan sahala artinya Allah bagi aja, kita tak pernah bagi Allah apa pun. Sahala, apa yang ada di alam ini semua untuk manusia. Apa saja di alam ini semua Allah bagi untuk manusia.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dialah yang menjadikan untuk kamu itu apa? Untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum, dialah yang menjadikan untuk kamu ma fil ardi jami'a, apa yang ada di atas bumi ini untuk semuanya untuk kamu. Allah jadikan mah untuk kamu, jadikan berlian untuk kamu, jadikan hutan untuk kamu, jadikan minyak untuk kamu, jadikan tumbuh-tumbuhan untuk kamu, jadikan binatang untuk kamu, semua untuk manusia. Apa saja yang Allah jadikan di atas muka bumi ini semua untuk manusia. Gitu dia. Sehala. Manusia tak ada bagi apa kepada Allah. Allah bukan minta makan kepada manusia. Malahan Allah yang bagi manusia ni makan. Itu sehala, one way traffic. Faham ke ni? One way traffic. Satu hala aja. Kira Allah aja bagi kita. Kita tak pernah bagi Allah apa-apa pun. Seperti mana firman-Nya, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat? Alam tarau, apakah kamu tak tengok, tak nampak, tak perhatikan? Annallah, bahwasanya Allah sakhkhara lakum, memudahkan bagi kamu, ma fis samawati, apa yang berada di langit, wa ma fil ard, dan juga apa yang berada di bumi, semua untuk kamu. Yang di langit untuk kamu, yang di bumi untuk kamu, ya. Allah jadi kemudahan untuk manusia. Itu diberinya otak. Manusia ni Allah bagi akal. Bila Allah bagi akal kepada manusia, akal tu berfungsi untuk mencipta alat-alat kemudahan untuk hidup. Itu sebab Allah kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Anak Adam siapa? Kita lah. Allah nak memuliakan kita, manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami beri mereka tunggangan di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik-baik. Nampak tak? Allah memuliakan anak Adam ni. Allah bagi mereka tunggangan. Di daratan dibaginya kita motor, dibaginya kita motor, dibaginya kita lori, dibaginya kita bas, dibaginya kita kuda untuk menunggang dan sebagainya di daratan. Begitu juga di lautan, dibaginya kita sampan, dibaginya kita speedboat, dibaginya kita jet, jet ayo, ada tahu jet ayo tak? Dibaginya kita apa lagi, kapal selam dan sebagainya. Di daratan pun ada tunggangan, di lautan pun ada tunggangan. Lain-lain makhluk mana ada tunggangan. Jin dia boleh terbang, dia tak perlu kepada kenderaan. Binatang dia boleh bergerak, dia tak payah tak perlu kepada kenderaan. Yang perlu kepada kenderaan apa? Manusia. Manusia nak pergi ke Mekah kena naik kapal terbang baru dapat pergi ke Mekah. Allah bagi manusia tu kenderaan untuk memudahkan kehidupan manusia. Lain-lain mana ada kenderaan? Ada pernah tengok gajah bawa Mercedes? Ada? Mana jumpa, ya? Ada pernah tengok rimau bawa Proton Saga? Naik dalam Proton Saga ada lah. Kalau dibawa ke belakang, bubuh dalam bonet naik, ada lah. Tapi dia bawa ada? Tak ada. Hanya manusia aja yang ada kenderaan. Dan makanan manusia pun semua baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik manusia lah. Kedah ada bangkangan. Mana ada makhluk lain yang mempunyai rezeki yang begitu baik berbanding dengan manusia. Manusia nasi aja ada berapa jenis? Tuan-tuan dan puan, ada berapa jenis nasi manusia? Nasi minyak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi lemak, nasi goreng, nasi hujan panas, nasi mandi, macam-macam, ya. Manusia aja yang makan nasi begitu banyak jenisnya, bukan banyak bilangannya, banyak jenisnya. Allah bagi manusia itu makanan. Nasi goreng aja ada berapa?
Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng apa lagi? Paprik, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA pun ada. Mana tu USA pun ada. Ya, itu manusia. Punya hebat makanan manusia. Ya? Ada pernah tengok gajah makan nasi paprik? Mana ada? Manusia je yang makan nasi paprik, goreng aja ada berapa jenis goreng? Goreng ubi, goreng pisang, goreng apa lagi? Goreng macam-macam lah, tak tahu saya sebut dah. Nak mikir apa payah. Kerana manusia diberi rezeki yang baik-baik, dan Allah utamakan manusia. Utamakan manusia. Manusia dulu yang dapat nikmat-nikmat apa-apa pun untuk manusia lah. Itu hebatnya manusia ni dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dan Allah utuskan malaikat pula untuk membantu manusia dalam kehidupan. Nak bagi manusia tu makan, dia datangkannya hujan. Bila hujan, subur tanah tu. Bila tanah tu subur, dia tanam apa pun boleh hidup. Bila hidup pokok, pokok tu pun berbuah. Manusia mamam aja, nunggu bawah aja tum, apa jatuh buah doyan. Datang manusia, ambil kupas makan. Nak makan petai kait aja. Nak makan nyor, tunggu aja luruh nyor tu, ambil lah nyor tu, boleh buat gulai lemak, boleh buat macam-macam dah. Itu manusia. Semua dibantu oleh malaikat. Okey, itu tugas malaikat, hubungan dia dengan manusia. Itu sebab Allah kata, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak melihat Allah telah memudahkan bagi kamu tu manusia lah, Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit. Apa barang di langit? Awan. Dalam awan tu ada air. Bila air tu awan tak terkandung, apa jadi air tu? Turun jadi hujan. Bila hujan subur tanah tu. Itu dari langit. Kemudian apa lagi dari langit? Matahari. Matahari tu pagi-pagi mengeluarkan cahaya. Bila ada cahaya, nampaklah kita jalan. Saya pun nak kemari tadi senang kerana matahari ada. Nampak jalan. Kalau malam susah sikit. Itu sebab saya tak ngajar sini malam lagi. Pasal apa? Pasal mata dah tak nampak. Kalau tak ada ngajar siang. Ngajar malam lah. Pasal dah tak nampak. Jadi kalau jauh tu, tidur situ boleh. Kalau ngajar tidur situ boleh. Macam malam tadi saya ngajar di Manjung. Tidur situ. Boleh lah. Ngajar dekat-dekat boleh lah. Kalau jauh tak boleh. Tak berani nak buat mendakar. Pasal apa? Tak ada cahaya. Tapi Allah datang ke matahari, boleh datang kemari. Nampak? Waktu tengah hari boleh datang. Lepas ini kan, nak pergi Kuala Lumpur lah tu. Nak pergi ke Selangor, nak pergi ke Bangi. Saya tadi dah sembahyang asar lah tahu. Tadi dah sembahyang asar bersama dengan Zohor tadi. Dah jamak dah. Sekarang nak pergi ke Bangi. Ada Maulidur Rasul di sana malam ni. Tidur sana lah. Tak boleh balik, tak berani. Semalam tak boleh. Siang okey. No problem. Jauh pun tak apa. Itu dah. Allah datang dari langit tu untuk siapa? Untuk manusia lah, termasuk saya lah. Saya ni manusia lah. Jadi matahari tu untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan juga di bumi tentulah. Dalam bumi ni semua untuk manusia. Petrol untuk siapa? Untuk manusia. Arang batu untuk siapa? Untuk manusia. Emas untuk siapa? Untuk manusia. Belian untuk siapa? Untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Allah tak jadikan berlian tu untuk rima, petrol tu untuk singa, ada? Tak ada, semuanya untuk manusia belaka. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya untuk manusia belaka. Bila kita fikirkan tu, hebat dah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur tak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa saja yang Allah cipta, apa saja yang Allah jadikan, semuanya untuk manusia. Barulah kita rasa syukur dengan Allah Taala. Syukur ni nak ada rasa, bukan sangat mengucap alhamdulillah tapi tak ada syukur, bukan. Dia nak ada rasa tu, bersyukur kepada Allah. Kerana menjadikan kita ni manusia, dan kita ni dijadikan makhluk yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka jagaan para malaikat dan riayahnya. Apa arti riayah tadi? Penjagaan malaikat tadi, menjaga manusia. Dan riayahnya untuk langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi itu apa saja yang ada, merupakan riayah Allah, penjagaan Allah.
dan pertolongan kepada manusia. Ada nama riayah tu, pertolongan kepada manusia. Apa saja untuk manusia. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, hujan untuk manusia, awan untuk manusia. Apa saja itu di langit. Di bumi ni dah tentulah. Remutan untuk siapa? Untuk manusia. Doyan untuk siapa? Untuk manusia. Lagi? Apa lagi? Ayam untuk siapa? Untuk manusia. Itik untuk siapa? Untuk manusia. Semua segala-gala untuk manusia. Malahan benda yang haram tu pun untuk manusia ke? Untuk manusia kafir. Babi untuk siapa? Untuk manusia juga, untuk orang Cina. Kita tak makan babi, tapi Cina makan tak? Orang kafir makan. Ular untuk siapa? Ular untuk siapa? Untuk orang kafir juga. Orang Cina, orang Buddha tu makan ular. Orang Vietnam tu ular pun makannya. Kalau ada orang Vietnam sini, kucing pun tak dan tahu. Kucing pun makan tahu. Ada tak orang Vietnam sini? Pekerja-pekerja asing di sini, kalau ada orang Vietnam, kucing pun dia kejar dia makan dia. Dia untuk manusia lah tu. Kita tak makan kucing, tapi mereka makan kucing. Anjing pun dia makan. Dan sebagainya. Ini semua untuk manusia, walaupun haram benda tu. Dalam melaksanakan kewajipan khalifah. Manusia tu kewajipannya menjaga alam ini, menguruskan alam ini. Kerana Allah memang nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ingat ketika kami bagi tahu kepada para malaikat bahawa kami hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah tu apa? Pengurus. Bukannya jawatan tu, bukannya raja khalifah tu, pengurus bumi ini. Untuk menjaga alam ini sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu khalifah. Malaikat pun heran, kenapa kamu nak jadikan manusia untuk menguruskan alam ini? Manusia ni kerja lain tak ada, menumpahkan darah aja. Kata dia malaikat, nanya Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapa kamu jadikan manusia ni sebagai khalifah sedangkan mereka kerjanya tak ada lain? Apa kerja mereka? Berperang, berbunuh-bunuhan, menumpahkan darah aja, kata malaikat. Malaikat tak kerti. Mereka heran, bukan dia berprotes, bukan dia bantah dah. Mereka heran je, mengapa jadikan manusia sedangkan manusia itu berperang aja kerjanya. Berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata dia malaikat. Kami ni malaikat sentiasa bertasbih kepada kamu aja. Tak pernah kami berbunuh-bunuh, tak pernah kami berperang-perang. Ada pernah dengar malaikat berperang dengan malaikat? Ada? Malaikat ini bunuh malaikat ini ada? Tak ada. Kerja dia apa? Bertasbih saja. Mentakdiskan Allah saja, berarti mensucikan Allah saja. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata dia Allah, aku lebih tahu apa benda yang kamu tak tahu. Kamu mana tahu? Kata Allah kepada malaikat. Diam malaikat tu, tak jadi protes dah. Itu sebab kita ni menjadi penjaga alam ini, pengurus alam ini, mentadbir alam ini. Kita ni jadi pentadbir alam. Bumi ni kita yang tadbir. Bila salah tadbir, itu yang berlaku banjir, berlaku tanah runtuh, berlaku gempa bumi dan sebagainya. Kenapa? Kerana salah tadbir. Memang manusia ni salah tadbir. Manusia ni memang salah tadbir pun. Mereka nak kira nak dapat kejap-kejap itu aja. Itu sebab kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Telah berlaku kerosakan di bumi dan di langit, di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Kerana manusia ni diberi tugas untuk menjaga alam ni, dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Maka berlakulah kerosakan pada alam ini. Akhirnya akan hancurlah alam ini. Itu dah memang sunnatullah tu, Allah dah jadikan apa itu. Akhirnya hancurlah alam ini, kiamatlah dunia ni. Kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Baik. Dalam melaksanakan kewajipan khalifah, itu kerja kita tu khalifah ya. Dan tanggungjawabnya malah lebih daripada itu, para malaikat mempunyai tugas-tugas lain berhubung dengan iradah manusia. Iradah tu ni kehendak manusia.
Dengan iradat manusia, kehendak manusia itu malaikat juga yang menugaskan atau menjalankan tugas itu dalam hidupnya. Ya, manusia nak makan, dijaga di tumbuhnya pokok, di tumbuhnya buah-buah, dikeluarkannya buah-buahan. Ya, manusia nak berjalan, dijadikannya perahu, dijadikannya sampan. Itu semua pertolongan malaikat belaka itu. Ya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan. Tapi manusia ni selalu dia menuju kebahagiaan di dunia, jadi tak fikir kebahagiaan di akhirat. Sebab itu dia rosak-rosak lah, binasa lah, lantak janji aku dapat, itu manusia. Lebih-lebih lagi yang kafir tu, ya, yang tak ada beriman, dia tak ada consideration, tak ada pertimbangan untuk akhirat. Dia hanya kira apa? Apa dia dapat di dunia ni aja. Akhirat dia tak kira apa-apa. Itulah manusia. Akhirnya rosaklah alam ini, ya. Hancurlah dunia ni. Itu yang Allah kata kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap sesuatu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa, hancur. Ya. Kerana tangan-tangan manusia tu. Dia untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan. Kita semua hendak bahagia, tapi kita hendak bahagia di dua tempat, di dunia dan juga di akhirat. Tapi manusia hari ini memikirkan hal dunia aja, akhirat tak kira. Jadi sebab itu mereka mujur lalu melentang patah, bantai, janji dapat. Itu manusia. Maksud saya ni lah. Bukan orang lain pun, saya pun itu juga. Mujur lalu melentang patah, langsung tak ada pertimbangan akhirat. Membentuk mereka dalam hal beribadat. Padahal kita ni diasuh, diajar oleh Allah supaya jadikan ibadat apa saja yang kita buat dalam dunia ni. Ya, semua mesti di atas konsep beribadah. Apa saja yang kita buat, berosin jadi ibadah. Boleh tak berosin jadi ibadah? Sekali lagi, boleh ke tak boleh berosin jadi ibadah? Boleh. Boleh tak menguap jadi ibadah? Boleh. Boleh tak mamam jadi ibadah? Tak dengar pun. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya. Tak semangat jawapan pun. Sudah makan ke belum? Belum? Patutlah tak makan lagi. Hari ni tak ada orang peduli ke? Ada? Ada. Apa pun kita buat boleh jadi ibadah. Boleh jadi ibadah tak? Boleh. Lagi? Kenara boleh jadi ibadah tak? Boleh ibadah. Itu bukan mengaji saja, bukan sembahyang saja. Apa pun kita buat boleh jadi ibadah. Datang kemari naik motor boleh jadi ibadah tak? Boleh ke tak? Nak start motor tu baca apa dulu? Bismillah dulu. Dah dapat pahala, dah jadi ibadah tu. Tengah naik motor tu boleh tak? Berzikir. Subhanallah, subhanallah. Boleh tak? Allah, Allah, Allah boleh. Jadi ibadah belaka tu. Ya. Kita datang menutup aurat, jadi ibadah tu. Dapat pahala. Sepanjang kita menutup aurat tu ada pahala belaka. Itu dilatih oleh Allah Ta'ala. Kerana kita ni memang Allah jadikan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, kata Allah, ya. Jadi kita dikehendaki, memang disyariatkan oleh Allah supaya menjadikan setiap gerak-geri kita, setiap tindakan kita, setiap perlakuan kita supaya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah hendak tu. Barulah dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya. Membentuk mereka dalam hal beribadat dan memilih jalan baik yang menguntungkan. Dunia pun untung, akhirat pun untung. Menjauhkan mereka daripada jalan kejahatan. Yang kejahatan jangan didekat-dekat. Ya. Yang jahat tu jangan dekatkan. Dan kebinasaan. Malaikat sajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Nak sampaikan hidayah tu hanya malaikat aja, ya. Yaitu penghuni bumi ini melalui para rasulnya, ya. Malaikat tak adalah bisik dengan kita, tapi rasul ngabur kita. Ya.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Muhammad. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Maka pun kita ikutlah apa yang Rasulullah buat. Kita pun buat. Rasulullah takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Rasulullah semayang berjemaah, kita pun berjemaah. Itu kenapa? Kita menjadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Dia datangkan Rasul-Rasul. Itu sebab tiap-tiap Rasul, kebanyakan Rasul itu dia ada syariat dia sendiri. Nabi Musa ada syariatnya, Nabi Isa ada syariatnya, Nabi Nuh ada syariatnya, Nabi Ibrahim ada syariatnya. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada syariatnya tersendiri. Baik, untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, iaitu penghuni bumi ini, melalui para rasulnya dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril alaihissalam. Firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan Rabbil Alamin. Yang menurunkan Quran itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilul kitab Rabbil Alamin. Diturunkan kitab itu daripada Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan yang seru sekalian alam. Tuhan yang mentadbirkan seluruh alam. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Dalam ayat lain diturunkan kitab itu yang tidak ada keraguan padanya daripada Tuhan Tuhan seru sekalian alam. Itu dia. Allah datangkan Quran tu untuk manusia. Quran tu datang dari Allah. Siapa tak yakin, buat Quran sendiri. Ini Allah cabar. Siapa tak yakin Quran tu dari Allah, kamu datangkan satu surah yang seumpamanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, sambung, fa'tu bi suratim mim mislih. Barang siapa ragu-ragu bahawa Al-Quran tu datangnya dari Allah kepada hamba-hambanya, maka kamu datangkanlah satu surah yang seumpamanya. Kamu buat sendiri Quran tu. Ramai yang mencuba tapi semua tak berjaya. Kerana Quran tu tak ada, dia memang unik, tahu unik, dia tersendiri, dia aja dia. Yang lain tu buat cuba-cuba tak mau jadi. Tahu ini bukan karangan, bukan dari Allah Taala, ini karangan manusia. Jadi cari buat surah yang tersendiri. Allah cabar manusia, tak sampai sekarang ni tak berjaya manusia. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbil Alamin, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Dibawa turun oleh Ruhul Amin, iaitu Jibril lah. Kepada hati engkau. Engkau tu siapa? Ala qalbika. Engkau tu kita lah manusia. Turun kepada mula-mula kepada Nabi, lepas tu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hati engkau, supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, supaya kamu dapat peringatan. Quran tu jadi peringatan bagi kita. Sebab itu ada dalam Quran tu berita yang menggembirakan dan ada juga berita yang menakutkan, supaya kita dapat peringatan. Ada tak berita yang menggembirakan? Ada. Kalau kamu beriman dan beramal soleh, apa dapat? Kamu dapat syurga, kata Allah. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah dapat penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever, dalam syurga tak ada keluar-keluar. Kalau dapat masuk syurga, dia tak ada keluar-keluar lagi, tahu, terus je dalam syurga. Abadan abadah, selama-lamanya. Kalau dapat masuk syurga. Tapi kalau masuk neraka, dia boleh keluar. Kerana orang dalam neraka tu ada yang kekal abadi, ada yang lama benar, ada yang lama sikit, ada yang lama tapi tak. Akhirnya kalau dia ada iman, dia boleh keluar dari dalam
neraka itu. Dapatlah masuk syurga. Tapi orang masuk syurga dia tak ada keluar-keluar lagi dah. Terus dia kekal abadi selama-lamanya dalam syurga. Ya, hati kalau kopi itu tak ngapil lah masuk neraka aja. Iya kan? Nah, ada yang tak kekal kan? Akhirnya keluar juga dia dari neraka tu. Dapatlah masuk syurga. Atau kalau dapat aku kopi itu tak ngapil lah. Siapa nak kata? Orang dalam tu tak? Kita tak nak walaupun satu saat dalam neraka, ya. Kerana neraka tu bukan macam masjid ni, bukan macam kapet masjid ni, bukan macam lantai masjid ni. Neraka tu apa? Api panas, lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, pakaiannya panas, udaranya panas, asapnya panas. Segala-galanya panas, makannya panas, minumannya panas. Itu neraka. Walaupun satu saat tak tahan kita, panasnya 70 kali ganda lebih panas daripada sekuat-kuat api dunia. Itu neraka, ya. Jangan berani-berani benda neraka. Jangan ikut setengah orang tu apa. Lantaklah kata ada aku siapa yang masuk neraka. Itu yang tak pernah datang masjid tu. Pasal apa? Dia tak ngapa masuk neraka boleh tahan tak ngapa. Itu tak pernah datang masjid tu. Penat tu bila azan. Jenuh, jerit-pekik. Hayya 'ala solah, nehin aja. Ya. Tu sabuailah. Di Terolak ni ada orang-orang kampung saya tahu. Tapi tak pernah saya tengok datang ke masjid ni. Sudah berapa tahun dah saya ngajar sini. Tak pernah nampak pun. Ada yang dah mati pun ada. Tak nampak saya mana apa. Memang dah mati mana nampak. Tapi sebelum mati tu pun tak nampak. Apa pasal tu? Pasal tak takutkan neraka lah tu. Lantaklah kata dia aku sampai masuk neraka. Bukan saya kata dia masuk neraka, mungkin mereka ada amalan-amalan yang lain boleh melayakkan mereka masuk syurga. Tapi nampak macam tak takutkan neraka. Macam kita tak tahu lah hakikat yang sebenarnya, hanya Allah saja yang tahu. Jangan tuduh-tuduh, tak boleh. Kerana soal neraka, soal syurga bukan soal kita. Itu siapa punya soal? Allah Ta'ala. Siapa yang Allah nak masukkan dalam syurga, syurga lah. Siapa yang Allah nak masukkan dalam neraka, neraka lah. Dan saya ngajar ni bukan tentu masuk syurga pun. Tuan-tuan ngaji ni tentu kan masuk syurga? Tak. Kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Kalau tidak tu saya mimpi lah nak masuk syurga. Okey. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbil Alamin, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, artinya Jibril, kepada hati engkau tu hati kamu Muhammad dan juga umat Muhammad, kita lah, supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tugas kita ni menyambung tugas Nabi dan Rasul-Rasul. Lebih-lebih lagi ulama apa katanya? Warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Sebab itu ulama-ulama jangan monyok aja, ya. Jangan monyok aja dah rumah, tak nak memberitahu manusia, tak nak menyeru manusia ke arah kebaikan. Itu bukan kerja ulama. Ulama mesti apa? Keluar memberitahu, memberi peringatan kepada manusia. Yang suruh mereka buat perkara yang disuruh, tinggalkan perkara yang dilarang. Itu ulama, ya. Malaikat tetap bersama manusia dan menyertai mereka di sepanjang hidupnya. Ya, sama ada di dunia dan di akhirat, malaikat tak pernah lekang dengan kita. Di dunia ni pun malaikat ada je. Kejap ni ada tak malaikat, tuan-tuan dan puan-puan? Ada ke tak? Di mana? Cik tunjuk mana malaikat? Ada di kiri, di kanan tu ada je. Wa inna alaikum lahafizin, kata Allah. Dan bersama-sama dengan kamu ada dua orang malaikat. Apa namanya? Kiraman katibin. Apa kerjaan mereka? Menulis apa saja yang kita buat. Baik ke jahat ke ditulisnya. Kiraman katibin. Kiraman tu yang mulia. Yang mulia itu dia nulis yang baik-baik ajalah. Katibin tu suka tulis.
Tukang tulis tak kira baik jahat pun tulisnya. Dia ada ni, bawa kamera tu. Ada ni klinik-klinik. Bawa kamera, bukan macam kamera ini, digital punya kamera tu. Nangkap gambar. Kurang. Dia nampak tu. Orang ini dengar betul-betul tengoknya. Orang ni ngantuk. Ada dalam gambar tu. Di akhirat esok ada gambarnya. Orang ni ngangguk aja depan ustaz tu. Ada gambarnya. Esok ditayangkan balik. Tahu dah ditayang balik esok? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah lagi. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kerja malaikat tu. Dua tu. Itu paling kurang dua tu. Ada malaikat yang menjaga kita. Tak pernah lekang malaikat itu dengan manusia. Akhirnya datang seorang malaikat. Apa buatnya? Akhirnya ada seorang malaikat datang jumpa kita. Siapa nak jumpa dengan dia angkat tangan? Malaikat apa? Israel. Apa buatnya? Mencabut nyawa kita. Itu dia malaikat. Mana orang mes? Kemudian udah masuk dalam kubur ada tak malaikat? Udah masuk dalam kubur ada malaikat tak? Siapa? Siapa namanya? Munkar dan Nakir. Kemudian bangkit dari kubur ada tak malaikat? Bangkit dari kubur so ada malaikat tak? Ada. Ada. Kalau orang tak semayang ada malaikatnya. Ditangkapnya orang yang tak semayang tu, lepas tu dibelenggunya. Tahu apa kata belenggu? Ya Allah, tak tahu belenggu. Diikatnya kaki tangan tu dengan rantai neraka. Pasal dia tak semayang tu, diikat kaki tangan dengan rantai neraka. Lepas tu dia masukkan rantai neraka dalam mulut, dia keluarkan ikut mana? Ikut ponggok. Lepas tu diikat balik. Diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Ada di padang mahsyar ada mereka? Ada. Kemudian dibarisnya kita tu. Semua dibarisnya kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Faham kita macam komputer ni? Mana buatnya? Ustaz ni gemar cakap komputer aja, mana kira kan? Semua akan dibariskan kepada 120 barisan. Saya, Tok Imam, Tua Ustaz ni, semua baris 120 barisan ya. Begitu juga yang tak ada kejap ni dibariskan juga tu, semua akan dibariskan sekali ya. Yang tak ada kejap ni. Ya, pemimpin-pemimpin pun dibariskan sekali. Piramli pun sekali ada esok, tahu? Lagi siapa? Jin Samsudin pun ada esok. Lagi Aziz Sattar pun ada esok. Semua ada esok. Saloma pun ada esok. Lagi siapa? Kapal Sing pun ada esok, tahu? Sekali esok dengan kapal Sing, dengan Vera Singgamnya, dengan apanya, Lim Kim Siang semua baris esok. Lim Guan Eng ambil sebaris esok. Daripada 120 baris tu, berapa baris orang beriman? Dah saya kabur banyak kali dah sini. Berapa baris orang beriman? Ya Allah, tak pernah dengar ke? Berapa baris orang beriman? 3 baris aja orang beriman. Yang lain tu kapio belaka. Berapa baris kapio? Ya Allah, 120 tolak 3 berapa? 117 baris kapio belaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak baris yang keberapa? Siapa nak baris yang keempat, angkat tangan. Nak ke tak nak? Kita nak baris paling komannya baris berapa? Baris yang ketiga. Kalau boleh biarlah baris yang pertama ya, atau yang kedua. Yang ketiga tu boleh lah. Dapat yang ketiga pun tak apa. Kerana 3 baris ni semua terdiri daripada golongan orang-orang yang beriman. Artinya siapa membariskan kita tu? Siapa yang mengaturkan kamu sini, kamu sini, kamu sini? Siapa yang mengaturkannya? Malaikat lah. Kita cerita tajuk kita ni malam petang ni, cerita malaikat ya. Jadi malaikat lah. Kamu tahu sini, kamu tahu sini, kamu tahu sini, kamu tahu sini, kata malaikat. Yang ngarep keluar daripada barisan. Ya? Malaikat yang membariskan tu. Kalau dibariskan kita, kamu baris yang keempat. Pasal kamu sikit aja rosak iman kamu katanya. Kamu baris yang keempat. Faham tak? Kira kapio ke kita beriman tak? Kira kapio juga. Masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu dia. Ada malaikat situ membariskan. Kemudian yang kapio tu terus dicampak ke dalam neraka. Tak ada disoal lagi dah. Habis. Wasiqal ladzina kafaru
ila jahannam zumar. Ya, dihalau orang kafir tu masuk dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Apa arti berbondong-bondong? Beramai-ramai, dentum ditolak dari tepi neraka tu, melalui titik siratul mustaqim tu, langkah aja titik sirat tu, tergelincirlah kaki tu. Masuk dalam neraka 117 baris masuk dalam neraka. Ya. Tinggal 3 baris aja. Ya. 3 baris tu pula bukan terus masuk syurga dah. Dibariskan semula kepada 4 baris. Ini lain buat tajuk ni. Tak ada tajuk malaikat pula begini. Dah cerita akhirat begini. Dibariskan semula kepada 4 baris. Yang pertama, barisan orang masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak hendak angkat tangan. Saya nak tengok yang ni. Masuk syurga tanpa hisab. Hendak ke tak hendak? Hendak. Hendak kena layakkan diri itu supaya dapat masuk